Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, hari ini kita akan belajar teknik mengembangkan isi karangan. Teknik mengembangkan isi karangan. Jika sebelum ini kamu dah pernah belajar teknik ataupun cara untuk membina pendahuluan. Okey, beberapa minggu lepas kamu dah belajar sebab tu PKP hari tu kamu dah belajar teknik membina pendahuluan yang mantap. Okey, jadi hari ini cikgu akan teruskan dengan teknik mengembangkan isi karangan. Okey. Jadi cikgu harap kamu dah bersedialah untuk kita sama-sama sama belajar untuk mengembangkan setiap isi. Untuk pengetahuan kamu, sekiranya isi yang kamu beri 4 isi sahaja dah cukup matang untuk kamu mendapat grade yang cemerlang. Kalau kamu bagi 4 isi pun dah cukup. Asalkan isi yang kamu beri itu, huraian yang kamu tulis itu, yang kamu hurai itu jelas, matang dan tidak boleh dipertikaikan lagi. Okay, nanti cikgu akan berikan cara-caranya ya. Okey. Cikgu lebih gemar kamu menggunakan teknik imbaku. Kerana teknik ini semuanya sudah merangkumi isinya, huraiannya, contoh, kesan, ungkapan menariknya dan juga ayat penegasannya. Semua dah lengkap kalau kamu guna teknik imbaku. Walau bagaimanapun, teknik ini tidak sesuai digunakan untuk soalan kesan. Untuk soalan kesan memang tidak sesuai lah. Untuk soalan punca, untuk soalan langkah, cara boleh digunakan. Okey, apa itu I? I ialah merujuk kepada isi. Isi pertama, isi kedua, isi ketiga, isi keempat, itu ialah I. M merujuk kepada mengapa, sebab. Sebab sesuatu itu terjadi. Mengapa sesuatu itu terjadi. Untuk mengapa ini, cikgu nak kamu beri 1 hingga 2 ayat pun sudah memadai. Untuk ba, itu mengapa. Untuk ba, bagaimana? Bagaimana ini kamu kena beri 2 hingga 3 ayat. Bagaimana cara nak mula ayat dalam konteks ini? Bagaimana kamu nak buat? Bagaimana kamu nak hasilkan benda tu? Maksudnya bagaimana cara dia? Okey? Dan juga kamu boleh masukkan contoh dalam mengapa, bagaimana. Okey, seterusnya K merujuk kepada kesan, hasil. Kesannya setelah kamu buat itu apa yang terjadi? Kesannya baik ke, tak baik ke? Okey? Dan U merujuk kepada ungkapan menarik. Ungkapan menarik seperti kamu menggunakan kata-kata hikmat, peribahasa, kata-kata tokoh. Dan kamu boleh mula ayat dengan hal ini boleh disamakan dengan peribahasa Melayu, iaitu apa? Kamu tak boleh mula ayat dengan bak kata pepatah. Bak kata patah itu tidak boleh berdiri sendiri. Kamu mesti mula ayat dengan hal ini boleh disamakan dengan peribahasa Melayu, ataupun hal ini bertepatan dengan peribahasa Melayu, ataupun hal ini jelas hal ini merujuk kepada peribahasa Melayu yang mengatakan bahawa. Okey. Dan P ialah penegasan, ayat penegas ataupun kita panggil kesimpulan kecil yang bermula dengan jelaslah kepada kita bahawa dia punya kesimpulan kecil ataupun ayat penegasan. Okey, untuk isi pertama, kamu tidak boleh terus menulis apa isi yang diberi. Kamu mesti ada penanda wacana untuk memulakan isi pertama, isi kedua, isi ketiga dan isi yang keempat. Okey, kita tengok contoh. Pada realitinya, memang tidak dapat dinafikan bahawa isi kamu beri, kemudian memang tidak dapat dinafikan bahawa kamu merujuk kepada kata kunci soalan, cara ke, punca ke, baru kamu beri kepada isi, ialah apa dia punya isinya. Kemudian hal ini dikatakan demikian kerana mengapa. Dalam konteks ini bagaimana? Okey. Sebagai analogi ialah contoh. Dan hal ini menyebabkan apa? Kesannya, hasilnya. Dan U
persis kata peribahasa Melayu, itu U ungkapan menarik dan juga penegasan. P, penegasan. Ni cikgu bagi contoh, kamu boleh tengok nanti. Cikgu akan terangkan. Okey, cikgu akan tunjukkan kepada kamu contoh ataupun teknik menggunakan timbakub. Okey, tajuk kita ambil satu tajuk. Tajuknya peranan ibu bapa untuk menangani gejala sosial. Apa yang kamu faham dengan peranan ibu bapa ni? Peranan ibu bapa ni, apa yang ibu bapa buat? Bukan dia minta peranan orang lain. Bukan dia minta peranan kerajaan. Bukan dia minta peranan media sosial. Tapi dia minta peranan ibu bapa. Poinnya ialah ibu bapa. Apa ibu bapa perlu buat? Okey. Untuk menangani gejala sosial. Gejala sosial ni apa pula? Gejala sosial ni seperti apa? Seperti merempit, ponting sekolah. Lagi apa lagi? Melepak ke? Membuat gejala vandalisme ke? Itu gejala sosial. Okey, sekarang kita tengok isinya. Isi peranan ibu bapa ialah memberikan didikan agama. Itu isi. Kamu kena bina dulu rangka karangan. Untuk kamu memudahkan kamu menghuraikan karangan dengan baik, kena ada rangka karangan. Okey, itu isi. Isinya ialah memberikan didikan agama. Siapa yang beri didikan agama? Ibu bapa. Ibu bapa memberikan didikan agama kepada anak-anak. Okey. M ialah mengapa? Mengapa? Sebab apa perlu beri didikan agama? Kerana apa ibu bapa perlu beri didikan agama? Kerana yang pertama, untuk menjadi benteng pertahanan diri yang paling ampuh untuk menangkis anasir-anasir negatif yang dibawa masuk melalui tingkap globalisasi. Itu yang pertama. Sebab apa? Sebab perlu pendidikan agama, sebab untuk menjadi benteng pertahanan diri yang paling ampuh. Paling kuatlah. Yang kedua, macam cikgu cakap tadi, kena beri satu ataupun dua ayat. Okey, mengapa? Sebab apa lagi perlu beri didikan agama? Supaya dapat dijadikan panduan hidup yang berkesan daripada terjerumus ke lembah kehinaan. Okey, dan yang ketiga, kenapa perlu beri didikan agama? Kamu kena soal diri kamu. Kenapa perlu beri didikan agama? Kenapa perlu buat itu? Kenapa perlu buat ini? Okey, yang ketiga ialah untuk dapat membezakan di antara yang permata dengan membezakan permata dengan batu kelikir. Itu mengapa. Sekarang kita tengok bagaimana. Ba. Ba ialah bagaimana. Bagaimana kamu kena beri 2 hingga 3 ayat. 2 hingga 3 ayat untuk ba. Bagaimana. Bagaimana ni lebih mudahnya cara lah. Cara apa yang kita perlu buat untuk menjadikan benda itu terhasil. Okey, kita tengok yang pertama. Bagaimana. Bagaimana caranya ialah ibu bapa perlu mendidik. Mendidik siapa? Mendidik anak-anak sejak kecil lagi. Dengan mengamalkan amal ma'ruf nahi mungkar. Membuat perkara-perkara yang baik dan meninggalkan perkara-perkara yang mungkar. Perkara yang kemungkaran. Okey. Seperti melentur buluh biarlah dari rebungnya. Maksudnya didikan yang diberi dari sejak kecil lagi. Okey, jangan dah bila dah jadi rebung, bila dah jadi buluh, susah kita nak lentur dia. Kita kena lentur bermula dari kecil lagi anak tersebut. Yang kedua, bagaimana cara dia yang kedua? Cara yang kedua ialah memastikan anak-anak tidak meninggalkan solat. Kenapa? Kenapa kita perlu, ibu bapa perlu pastikan anak-anak tidak meninggalkan solat? Sebab apa? Sebab solat itu tiang agama. Yang mampu mencegah seseorang daripada melakukan kemungkaran. Lagi bagaimana cara lagi? Mungkin ibu bapa perlu membawa anak-anak pergi ke masjid untuk mendengar majlis-majlis ilmu. Ataupun ibu bapa bagaimana cara lagi? Ibu bapa menjadi mengajar anak-anak ataupun menjadi role model kepada anak-anak. Okey, yang seterusnya ialah kesan ataupun hasilnya. Kesan setelah kamu melakukan perkara-perkara itu. Kesan setelah ibu bapa melakukan perkara-perkara itu. Kesan yang pertama, anak-anak akan takut dengan balasan Tuhan. Anak-anak tidak akan terlibat lagi dengan gejala sosial.
Dan kesan yang kedua, dapat melahirkan modal insan yang beriman dan berakhlak mulia. Itu kesannya. Kesan kamu boleh beri kesan yang positif ataupun kesan yang negatif. Tapi kesan ini mesti berkesinambungan dengan ba tersebut. Bagaimana? Okey. Seterusnya ialah you, ungkapan menarik. Ungkapan menarik ini kamu boleh guna peribahasa, kamu boleh guna kata-kata tokoh, kamu boleh guna kata-kata hikmat dan sebagainya. Asalkan dia merupakan ungkapan yang menarik. Okey, kita tengok contoh. Albert Einstein dia kata apa? Agama tanpa ilmu akan buta dan ilmu tanpa agama akan lumpuh. Nampak sebab tadi kita kaitkan dengan didikan agama. Kamu boleh berilah. Ini orang barat, Albert Einstein. Kamu boleh kaitkan dengan hadis ataupun firman Allah Subhanahu Wa Taala ataupun apa-apa peribahasa yang berkaitan dengan ilmu ataupun yang berkaitan dengan agama. Kamu boleh masukkan. Okey, yang terakhir ialah penegasan ataupun kesimpulan kecil. Oleh itu jelaslah bahawa didikan agama yang mantap merupakan elemen atau wahana atau wadah. Wahana wadah ni merupakan saluran yang berkesan untuk mengekang gejala sosial daripada meruncing. Daripada merbahayalah, merebak. Okey, kita tengok contoh yang cikgu terang tadi dalam dengan isi yang lengkap. Kita tengok peranan ibu bapa yang signifikan untuk menangani gejala sosial pada hari ini ialah masukkan pihak. Siapa pihak? Ibu bapa. Ialah ibu bapa perlulah memberikan didikan agama yang teguh kepada anak-anak. Itu ialah isi. Sekarang kita tengok mengapa M. Hal ini dikatakan demikian kerana agama merupakan benteng pertahanan diri yang paling ampuh untuk menangkis anasir-anasir negatif yang dibawa masuk melalui tingkap globalisasi. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, kamu huraikan lagi. Dengan adanya didikan agama juga, anak-anak dapat membezakan antara batu permata dengan batu kelikir. Kamu tahu tak batu kelikir macam mana? Batu yang tengah jalan tu. Kerana mereka telah menjadikan agama sebagai panduan hidup yang paling afdal daripada terjerumus ke lembah kehinaan seperti vandalisme, gangsterisme, merempit punting sekolah dan sebagainya. Itu ayat yang kedua. Yang ketiga, tanpa agama, kehidupan seseorang itu akan menjadi terumbang-ambing, ibarat kapal tanpa nahkoda. Bila dah kapal tak ada nahkoda ni, mulalah tumbang-ambing lah, sebab tiada yang dapat mengemudi kapal tersebut. Seterusnya ialah ba. Ba itu ialah bagaimana? Bagaimana caranya yang perlu dibuat? Ibu bapa perlulah memberikan didikan agama sejak kecil lagi. Kerana, kita masukkan peribahasa. Kerana melentur buluh, biarlah dari rebungnya. Dengan ini, mereka akan sentiasa melakukan amal ma'ruf, nahi mungkar. Kamu boleh masukkan. Bukan itu sahaja. Ayat yang seterusnya. Bukan itu sahaja, ibu bapa juga haruslah memastikan anak-anak mereka tidak meninggalkan solat. Kerana apa? Kerana solat itu tiang agama yang mampu mencegah kemungkaran. Itu ialah bagaimana. Okey. Seterusnya ialah kesan. Sebagai kesan, anak-anak yang memiliki didikan agama yang mantap akan berasa takut akan balasan Tuhan, lalu tidak terlibat dalam gejala sosial yang akan merosakkan masa depan mereka. Itu kesannya. Secara implisitnya, usaha kerajaan untuk modal insan yang beriman dan berakhlak mulia dapat dilahirkan serta gejala sosial dapat ditangani. Ungkapan menariknya, benarlah kata Albert Einstein, agama tanpa ilmu akan buta dan ilmu tanpa agama akan lumpuh. Okey. Itu ungkapan menariknya. Izharlah bahawa didikan agama yang mantap merupakan antara wahana yang berkesan untuk mengekang gejala sosial ini daripada terus meruncing. Itu penegasannya. Okey. Selepas ini cikgu nak kamu bina satu isi. Dua isi. Dua isi yang lengkap. Yang lengkap dengan menggunakan teknik imbakub. Berpandukan
tajuk yang diberi tadi, tajuk yang sama. Kamu kemukakan dua isi lengkap dah hantar kepada guru kelas kamu masing-masing. Okey. Ini cikgu ada bagi sertakan contoh juga untuk penanda wacana isi dan perkembangannya. Kamu boleh baca. Ini untuk kamu mulakan isi. Isi pertama, isi kedua, isi ketiga. Ini penanda wacananya. Okey. Ini penanda wacana untuk mengapa. Kamu boleh mulakan hal. Hal. Kamu tak boleh mula ayat dengan ini. Ini tidak boleh berdiri sendiri. Mesti ada subjek di hadapannya. Hal ini. Hal ini. Fenomena ini. Masalah ini. Okey. Situasi ini. Hal itu. Tak naklah semua kamu guna hal. Boring lah kan. Kamu boleh guna istilah yang lain. Okey. Situasi ini. Masalah ini. Tapi jangan mula ayat dengan ini. Itu salah. Okey. Kemudian ba. Bagaimana? Okey. Dalam konteks ini. Dalam hal ini. Oleh sebab itu. Oleh hal yang demikian. Okey. Ini penanda wacana contoh. Contoh, kamu boleh tengoklah contoh. Misalnya, hal ini dapat kita lihat. Ataupun contoh yang paling ketara yang dekat dengan kita ialah, okey, kamu boleh ambil. Dan ni, K ialah kesannya contoh. Dan ini merupakan penanda wacana untuk memulakan peribahasa. Ungkapan menarik. Jangan kamu mula ayat dengan ba. Ba tak boleh berdiri sendiri. Kalau nak mula ayat dengan ba, tak boleh. Kamu mesti koma dahulu, baru tulis perkataan ba, kata peribahasa Melayu. Okey. Ataupun kamu yang lebih selamat, kamu guna hal ini sama dengan peribahasa Melayu. Ataupun senario ini, hal ini persis dengan peribahasa Melayu. Iaitu, apa dia? Dan penegasan. Penegasan jelaslah kepada kita bahawa, atau ringkasnya, sesungguhnya, izharlah bahawa. Okey. Itu teknik yang pertama, teknik imbakuk. Yang kedua ialah teknik asibidibam. Asibidibam ini apa? A merujuk kepada apa? Apa? S siapa? B bila? D di mana? Ba bagaimana? Dan M mengapa? Apa? Okey. Untuk permulaan ni cikgu nak kamu guna teknik imbakuk saja. Teknik asibidibam ini kita akan mula pada kelas yang seterusnya. Okey? Sekian, terima kasih. Semoga harap semoga ianya bermanfaatlah untuk kita semua. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.